Baik, akhir sekali adalah berkaitan dengan ciri-ciri makanan berkualiti. Okay, daripada apa yang telah kita bincangkan tadi berkenaan dengan prosedur penyediaan makanan berkualiti, maka dapat sebenarnya kita dah terus boleh extract, okay, kita dah boleh teka apa benda ciri-ciri makanan berkualiti ni. Yang pertama, halal serta bersih. Halal, bersih dari segi rupa, bau dan zat dia sendiri. Okay. Yang kedua, hasil sembelihan yang sah. Maksudnya disembelih oleh orang Islam dengan menyebut kalimah Allah lah. Okay. Kemudian makanan segar dan baharu, bukannya makanan yang lama, makanan yang telah diawet dan sebagainya. Itu adalah makanan yang berkualiti. Kalau fast food tu memang tahu dah, ia bukannya makanan segar dan baharu. Ia adalah processed food lah. Okay. Yang keempat, berkhasiat untuk jasmani dan rohani. Bukan saja untuk jasmani, tapi juga untuk rohani. Makanan yang sihat, yang bersih, yang halal akan membentuk darah daging kita. Okay. Menjadikan santapan bukan saja untuk pembentukan jasmani tetapi juga rohani kita. Yang kelima, makanan asli, kurang dicampur perasa, pengawet dan pewarna. Maknanya kalau makan buah, kalau nak minum jus, proses sendiri buah-buahan tersebut, blend sendiri jadikan jus. Okey, maknanya kuranglah sikit dicampur dengan perasa, pewarna, pengawet dan sebagainya. Kebanyakannya makanan kita kena makan makanan yang asli, barulah ianya makanan yang berkualiti. Yang keenam, kena sesuai lah dengan diri. Kalau usia bayi, apa makanan yang sesuai untuk bayi. Kalau kanak-kanak, apa makanan yang sesuai dengan kanak-kanak. Kalau kita yang dewasa ni, apa makanan yang sesuai dengan diri kita. Keperluan tubuh badan kita untuk belajar, untuk sentiasa bertenaga, untuk kegunaan otak dan sebagainya. Kalau orang tua, orang gemas pula, apa makanan yang sesuai dengan diri mereka. Jadi kena tengok kesesuaian diri masing-masing. Barulah ianya menjadi satu makanan yang berkualiti buat diri masing-masing. Dan akhir sekali, makanan yang berkualiti adalah berasaskan sumber yang asli. Bukannya sumber tiruan, bukannya daripada pewarna tiruan, bukannya daripada perisa tiruan dan sebagainya lah. Ia berasaskan sumber yang asli. Okay? Kalau contohnya nak buat makanan berperisa pandan. Jadi ambil daun pandan, blend, ambilkan puri patinya, bukannya ambil pewarna atau perisa yang tiruan. Maknanya dia adalah berasaskan sumber yang asli. Okay, apa fatwa-fatwa semasa dalam yang berkaitan dengan pemakanan? Yang pertama, berkaitan dengan penggunaan bulu babi. Okay, penggunaan berus yang diperbuat daripada bulu babi adalah haram. Kalau tak pasti sama ada berus tersebut daripada bulu babi ataupun tidak, maka barulah harus. Tapi kalau dah tahu memang terang diperbuat daripada bulu babi, maka Muzakarah Jawatankuasa Fatwa kali ke-12 telah memutuskan bahawa penggunaan berus tersebut adalah haram. Yang kedua, alkohol sebagai penstabil minuman ringan. Okay, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa kali ke-22 telah memutuskan bahawa kordial yang mengandungi bahan cita rasa iaitu flavor yang dimasukkan alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus digunakan untuk tujuan minuman kalau alkohol tu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak. Maksudnya dia bukannya diekstrak daripada arak, dan kuantiti alkohol dalam cita rasa tersebut adalah sedikit, iaitu tidak membawa kepada kesan yang memabukkan. Itu adalah keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa lah. Maknanya diharuskan, tidaklah diwajibkan digunakan, tapi kalau nak guna sangat dah tak ada pilihan lain, diharuskanlah. Okay. Yang ketiga, ejen aktif dalam makanan. Penggunaan ejen aktif permukaan di dalam makanan adalah harus, dengan syarat sumber-sumber ejen aktif permukaan tersebut diperolehi daripada tanaman. Kalau daripada binatang, mestilah daripada binatang halal dan disembelih menurut cara Islam. Ni sukar sikit lah. Kena pastikan betul-betul lah kalau nak guna ejen aktif ni dalam makanan. Okay. Kena pastikan daripada sumber tanaman, tumbuhan. Kalau nak guna juga yang daripada sumber haiwan, kena pastikan haiwan tersebut haiwan yang halal. Dan disembelih menurut cara Islam. Dan yang keempat, hukum bahan pewarna dalam Islam. Okay. Muzakarah Fatwa Jawatankuasa Fatwa kali ke-37 bersetuju dan meluluskan penggunaan pewarna dalam makanan berasaskan kepada ukuran piawaian yang telah ditetapkan, iaitu tidak melebihi 0.006%. Peratusan yang sangat kecil lah kalau nak guna bahan pewarna dalam makanan. Okay?
Dan sebagai kesimpulannya, makanan dan amalan pengambilan diet seimbang merupakan faktor penting bagi menjamin kesihatan fizikal kita, mental kita, rohani kita, dan akhirnya ia akan memberi kesan kepada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, dan juga hubungan kita dengan makhluk lain. Jadi untuk kesinambungan kegemilangan ilmuwan Islam terdahulu, kita sebagai umat Islam generasi masa kini kena contohi, kena amalkan, kena tambah baik amalan dan gaya pemakanan yang berlunaskan sunnah seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, bagi melahirkan masyarakat yang cemerlang, bukan sahaja jasmani tapi juga intelek dan juga spiritual. Okey. Harap semua jelas dengan kuliah pada minggu ini. InsyaAllah ada sedikit tugasan untuk kamu semua. Saya akan kongsikan dalam grup Telegram nanti. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.